Siapa yang perlu menyimpan emas? Jadi ini adalah tajuk perkongsian saya pada malam ini. Jadi tuan-tuan perlu dengar apa yang saya akan sampaikan. Jadi tuan-tuan, siapa yang perlu simpan emas? Jadi nanti saya akan hurai satu-satu. InsyaAllah tuan-tuan akan dapat penjelasan daripada saya. Jadi sebelum tu saya memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Amirullah bin Muhammad Zuki, merupakan atras dealer di bawah bimbingan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Jadi Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i ini dia pengarang buku. Ni antara buku yang ditulis ialah buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat dan juga buku Misi Bebas Hutang. Jadi sesiapa yang nak pandai tentang emas, nak pandai tentang pengurusan keuangan ataupun hutang, boleh baca kedua-dua buku yang ditulis oleh mentor saya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan, setiap penyakit ni dia ada ubat dia. Setiap penyakit dia ada ubat dia. Jadi ubat dia ni kena guna sesuai. Satu-satu penyakit ni ubat dia kena bersesuaian dengan penyakit tersebut. Jadi tuan-tuan, siapa yang perlu simpan emas? Jadi yang perlu menyimpan emas ialah mereka yang boros dan suka berbelanja. Orang yang boros dan suka berbelanja, maka dia perlu menyimpan emas. Sebab apa? Kalau orang yang ada sifat boros ni, dia semakin lama dia menyimpan, semakin banyak dia akan tengok nilai-nilai duit dia. Dia menyimpan, tapi dia dengan dia nak menyimpan tu, lalu ada keinginan hati dia. Dia ingin nak beli sesuatu perkara, nak beli pakaian ke, tudung ke, baju ke, telefon ke, apa-apa keperluan yang dia rasa perlu. Apa-apa kehendak, bukan keperluan, kehendak. Maka dia akan beli, dia akan terus berbelanja sehingga apa? Sehingga duit yang yang baru dapat tadi hanya beberapa hari saja dah habis lesap, tak ada apa-apa. Jadi akaun bank tu hanya tempat persinggahan sementara saja. Akaun bank hanya tempat persinggahan sementara. Sebab apa? Sebelum gaji dapat tu dia dah rancang dah apa yang dia nak beli. Berapa ratus untuk beli benda ni, berapa ratus untuk beli benda ni, berapa banyak nak beli benda sekian-sekian. Sebab apa? Dia selalu, sifat dia ni selalu berbelanja, sifat boros. Tak selalu nak berbelanja. Selagi mana ada duit, selagi itulah dia akan membeli. Selagi ada duit, selagi itulah dia nak berbelanja. Jadi sesiapa yang ada sifat macam ni, dia perlu ambil ubat. Apa dia ubat dia? Ubat dia tukar simpanan ke dalam bentuk emas. Sebab apa? Apabila kita simpan di dalam bentuk emas, kita tidak akan nampak nombor. Kita tak akan nampak nombor. 100 ke, 500 ke, 1000 ke, 2000 ke, 3000 ke, kita tak nampak nombor tadi. Sebab apa? Duit kita tu telah bertukar menjadi bentuk logam. Bentuk logam yang dinamakan sebagai emas. Jadi apabila kita tukar duit kita ni ke dalam bentuk duit yang sebenar, iaitu emas, maka kita tak nampak dah nombor-nombor tadi. 1000 ke, 2000 ke, 3000, kita dah tak nampak nombor tadi. Jadi nafsu untuk kita berbelanja akan jadi kurang. Sifat boros kita akan jadi kurang. Sebab apa? Apabila kita tukar jadi dalam bentuk emas, kita akan bertukar apa? Bertukar emosi kita, perasaan kita. Sebab apa? Emas ni aura dia, semakin kita simpan, semakin kita nak simpan lagi. Kita simpan sikit, rasa nak simpan lagi. Nampak sikit, nak simpan lagi. Semakin kita tengok, semakin kita perhatikan dia, semakin rasa kita nak menyimpan lagi dan lagi. Berbeza dengan duit. Duit ni kalau kita simpan dalam bank, semakin kita simpan, semakin banyak kita simpan, semakin besar keinginan kita untuk berbelanja. Makin kita tengok, makin besar keinginan kita untuk berbelanja. Makin kita tengok, makin besar keinginan kita untuk berbelanja. Jadi inilah antara emosi, perbezaan emosi kita antara untuk duit dan juga emas. Untuk duit ni kita rasa nak berbelanja. Tapi untuk emas, semakin kita tengok, semakin hilang rasa untuk kita berbelanja, malah rasa diri kita ni rasa nak menambah lagi, nak tambah lagi simpanan emas, nak tambah lagi simpanan emas. Jadi golongan yang kedua, yang pertama ialah mereka yang boros dan juga suka berbelanja. Jadi orang yang macam ni, orang ada penyakit ni, ubat dia hanya satu. Ubat dia tukar simpanan. Jangan simpan dengan cara yang biasa-biasa orang buat. Berapa ramai dia nak sembuhkan penyakit dia, nak sembuhkan penyakit boros dia dan juga suka berbelanja dia simpan dalam bentuk duit. Simpan dalam bentuk duit, dah sekali bukannya ubat yang dapat, malah makin teruk.
nak makin teruk. Makin simpan makin nak berbelanja. Makin simpan makin nak berbelanja. Jadi ubat yang paling mujarab sekali ialah tukar ke dalam bentuk emas. Tukar ke dalam bentuk emas. Bila kita tukar dalam bentuk macam ni, dah tak ada dah nombor-nombor. Dah tak ada nombor-nombor dan nafsu kita akan kurang untuk nak berbelanja. Yang kedua ialah mereka yang simpan duit sikit-sikit. Dia simpan duit sikit-sikit tetapi tetap juga sedikit. Kalau pepatah Melayu bagi tahu apa? Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Tapi kalau dalam kita menyimpan duit ni, sedikit-sedikit lama-lama tetap juga sedikit. Sebab apa? Kita simpan, contohlah kalau satu orang ni. Mentor saya Tuan Muhammad Zulkifli bagi tahu, masa dia pergi satu ceramah, satu seminar, dia tanya dalam dewan tadi. Dia tanya apa? Siapa dalam kalangan kamu ni buat simpanan 500 setiap bulan? Siapa dalam kalangan kamu ni buat simpanan 500 setiap bulan? Jadi bulan 1 masuk simpan 500. Bulan 2 simpan 500. Bulan 3 simpan 500. Sehingga bulan ke-11 simpan lagi 500. Bulan ke-12 pun simpan lagi 500. Jadi dia kata ada ramai yang buat macam tu. Okey, lepas tu Tuan Zulkifli tanya, siapa yang kalau mengikut simpanan yang dia buat tu, setiap bulan 500 pada hujung tahun ataupun awal tahun hadapan, maka jumlah simpanan tadi jadi 6,000. Sebab apa? 500 darab dengan 12 dapat 6,000. Siapa yang simpanan dia ada 6,000? Maka ramai yang buat simpanan macam tu, baki dalam bank dia bukan ada 5,000, maka malah makin berkurangan. Kurang daripada 6,000 tadi. Duit saya simpan lama-lama jadi sikit juga. Tak tahan, mesti korek. Betul Kak Cha. Sebab apabila kita simpan duit ni, kita akan mencipta alasan. Ni perlu ni, tak apalah, guna dululah. Kita guna dulu, nanti kita ganti balik. Malah sampai duit anak-anak pun kita guna. Tak, orang bagi duit kat anak kita, duit raya. Tak, last sekali kita guna. Tak apa, bagi alasan tak apa, ni perlu ni. Kita guna sekejap, nanti kita ganti balik. Last sekali tak ganti-ganti duit anak. Sebab tu untuk anak-anak pun Kak Cha buat macam ni. Jadi Kak Cha pun dia kata apa? Duit anak ni semua masuk dalam account gap. Jadi ni alhamdulillah. Maksudnya kita pun tak terguna hak milik anak kita tadi. Jadi orang yang mereka yang simpan duit sedikit-sedikit, tetap juga sedikit, simpanlah di dalam bentuk emas. Sebab apa? Ramai orang simpan 500, hujung tahun sepatutnya jadi 6,000. Tapi duit dia tak cukup 6,000. Kurang lagi 6,000. Malah mungkin tinggal 1,000 sahaja. Sebab apa? Apabila dah cukup, dah tengok ada 5,000, ada 6,000, maka dah ada dalam fikiran dia nak beli benda ni, nak beli benda tu, nak beli benda ni. Last sekali dia terguna juga duit simpanan dia. Berbeza dengan emas, tuan-tuan. Orang yang memulakan simpanan emas, dia kata okey, aku nak simpan emas ni 1 gram je setiap bulan. Bulan 1 1 gram, bulan 2 1 gram, bulan 3 1 gram, bulan 4 1 gram, sampai bulan 11 pun 1 gram, bulan 12 1 gram. Tapi ramai yang buat macam tu, tuan-tuan, bukan emas dia jadi 12 gram, malah melebihi 12 gram. Sehingga ada yang melebihi 20 gram, melebihi 30 gram, melebihi 50 gram. Sebab apa? Aurat emas ni, apabila kita mula simpan, maka kita akan ketagih untuk menyimpan lagi. Jadi memang ini ialah fitrah yang Allah Ta'ala bagi kepada setiap orang ni. Dia suka kepada emas. Makin disimpan, makin dia nak simpan. Makin dia simpan, makin dia nak lagi. Simpan, nak lagi. Simpan, nak lagi. Jadi Tuan Syukur Hashim, Maha Guru emas kita ni, pada pukul 12 pagi tadi dia bagi tahu apa? Apabila seseorang ni mula menyimpan emas, dia akan rasa ketagih. Dan ketagihnya kita menyimpan emas ni lebih baik daripada kita ketagih minum ketum ataupun ambil dadah. Jadi ini antara kata-kata daripada Tuan Syukur Hashim tadi. Jadi tuan-tuan, ramai sangat orang yang memulakan simpanan, tujuan dia bagi tahu apa? 1 gram setiap bulan je. 1 gram setiap bulan. Tapi akhir tahun bukannya 12 gram, melebihi 12 gram. Saya sendiri pun macam tu. Saya sendiri pun macam tu. Bukannya sepatutnya setiap bulan 1 gram. Last sekali bukan 1 gram. Hampir 1 dinar setiap bulan. 1 dinar simpan. Setiap bulan bayar 1 dinar. 1,000 lebih bayar EPP setiap bulan. Sebab apa? Sebab rasa ketagih untuk kita menyimpan lebih lagi. Jadi alhamdulillah.
Jadi saya sekarang insya-Allah hujung tahun ni saya target untuk capai 20 dinar. Untuk capai 20 dinar, jadi pada tahun akan datang bolehlah menjadi pembayar zakat. Jadi ini antara matlamat saya sendirilah. Nah, simpan emas sebagai untuk menjadi pembayar zakat. Sebab apa? Orang yang bayar zakat ni tanda dia ni orang yang kaya. Hanya 2.5% sahaja daripada harga emas tadi untuk kita bagi kepada 8 asnaf yang Allah SWT arahkan. Jadi terima kasih Tuan Azian. Jadi seterusnya orang siapa lagi yang perlu simpan emas? Mereka yang tiada dana kecemasan. Mereka yang tiada dana kecemasan. Tuan-tuan, kajian menunjukkan, ni kajian baru tahun lepas pada tahun 2020. Dengan emas ni pelik sangat terasa. Fikir nak simpan je, betul. Jadi ramai sangat penyimpan-penyimpan emas ni bagi tahu macam tu. Sebab apa? Apabila kita mula simpan emas, rasa fikir nak simpan je. Kita akan sayang. Tengok duit RM100. Kalau dengan RM100 ni, boleh jadi 0.38 gram ni. Tengok duit RM200, ni dah boleh beli 1 gram dah ni. Jadi kita nak berbelanja pun kita macam berkira-kira. Sebab apa? Kita rasa ada benda yang lebih baik lagi untuk kita beli. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mereka yang tiada dana kecemasan. Tuan-tuan, kajian yang menunjukkan tahun lepas ni baru sahaja kajian baru tahun lepas dia bagi tahu apa? 75%. 75%, yakni 75% rakyat Malaysia ni tidak ada simpanan walaupun RM1,000. Tidak ada simpanan walaupun RM1,000. Bayangkan tuan-tuan, dalam 100 orang Malaysia ni, 75 orang tidak ada walaupun 1,000 simpanan dana kecemasan. Bayangkan apabila berlaku apa-apa kecemasan kepada diri dia. Siapa yang dia nak bergantung, siapa dia nak berharap. Mungkin dia akan menyusahkan orang lain. Menyusahkan mak ayah, adik-beradik, sepupu sepapat, kawan-kawan. Sebab apa? Apabila berlaku kecemasan, maka dia akan bergantung kepada orang keliling dia. Okey, apa kegunaan dana kecemasan ni? Apabila berlaku diberhentikan kerja. Apabila diberhentikan kerja, macam mana kita nak ada duit? Jadi ataupun kereta rosak, ataupun berlaku kemalangan, ataupun berlaku sakit, kos perubatan, ataupun hilang pendapatan, ataupun tiba-tiba jatuh sakit. Jadi tuan-tuan, dana kecemasan ni pakar keuangan, ramai mentor-mentor keuangan bagi tahu apa? Untuk dana kecemasan ni perlu di dalam bentuk cash. Untuk berapa bulan gaji? 3 bulan gaji. Paling kurang 3 bulan gaji. Yang terbaik sekali ialah 6 bulan gaji bagi orang yang bekerja swasta. Dan bagi orang yang seorang bisnes, orang yang buat bisnes, yang terbaik sekali ialah 1 tahun. Maksudnya 12 bulan dana kecemasan di dalam bentuk cash. Tetapi kalau seseorang tu nak simpan dalam bentuk cash, 3 bulan gaji, 6 bulan gaji, 12 bulan gaji, sangat-sangat susah, maka dia perlu tukar. Jalan yang paling selamat untuk dia adakan dana kecemasan diri dia ialah dengan simpan dalam bentuk emas. Yang terbaik sekali dalam cash. Tetapi kalau dalam cash pun dia tak boleh buat macam tu, asyik bocor je, asyik selalu guna je, padahal benda tu bukan kecemasan, dia kata kecemasan, last sekali dia korek balik simpanan dia. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mereka yang tiada dana kecemasan ni sangat-sangat sesuai untuk mula menyimpan dengan emas. Tukar dalam bentuk emas. Sebab apa? Apabila contoh kita berlaku apa-apa kecemasan, kita boleh bawa emas kita ni untuk digadai. Gadai di mana-mana tempat lah. Jadi antara tempat boleh gadai ialah public gold sendiri, ataupun di tempat pos Ar-Rahnu. Jadi di Malaysia ni pihak public gold ni dia ada buat joint venture dengan pos Malaysia. Jadi kita boleh jual, hanya bawa emas, pastikan emas yang kita beli tu, yang kita bawa tu ialah emas tulen, dan kita bawa IC, kad pengenalan kita. Maka kita boleh dah dapat cash daripada emas yang kita bawa tadi. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, okey, inilah 3 golongan. 3 golongan yang perlu simpan emas. Pertama, mereka yang boros dan suka berbelanja. Yang kedua, mereka yang simpan duit sedikit-sedikit tetapi tetap sedikit. Dan yang ketiga ialah mereka yang tiada dana kecemasan.
sekali lagi saya bagi tahu, dana kecemasan ni yang terbaik sekali ialah dalam bentuk cash. Tetapi kalau bentuk cash pun dia tak dapat simpan, maka simpanlah di dalam bentuk emas. Apabila nak guna, maka boleh jual untuk dapatkan cash. Jadi sekadar itulah perkongsian saya pada malam ini. Hari ini merupakan hari ke-27 saya buat live. InsyaAllah ada 13 hari lagi. 13 hari lagi untuk cukup 40 hari perkongsian saya melalui FB live di FB personal saya. Jadi terima kasih kepada yang Kak Cha, kepada Tuan Azian, kepada Balkis dan kepada semua yang like, share, komen live saya pada malam ini. Moga Allah SWT murahkan rezeki tuan-tuan semua. Dan sesiapa yang nak memulakan simpanan emas, boleh rujuk mana-mana dealer public gold. Boleh pergi kepada mana-mana dealer public gold sebab memang public gold ni satu syarikat yang sangat-sangat trusted, dah melebihi 600,000 penyimpan emas. Di seluruh Malaysia ni melebihi 600,000 penyimpan emas. Jadi tuan-tuan boleh pergi kepada mana-mana dealer public gold. Dan yang terbaik sekali, tuan-tuan pilih dealer di bawah tim G100 Network, di bawah bimbingan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Ataupun tuan-tuan boleh merujuk diri saya akan bimbing tuan-tuan untuk menyimpan emas dengan ilmu. Jadi saya akan bimbing daripada awal, pertengahan sehingga akhir, dan tuan-tuan boleh kontak saya bila-bila masa sahaja. 24 jam insya-Allah saya akan bimbing tuan-tuan untuk memulakan simpanan emas. Jadi sekadar itu sahaja perkongsian saya pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Fini